Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Fokus berita, Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Selasa telah meluluskan usul untuk membenarkan pengeluaran dana daripada kumpulan wang di satukan negeri untuk dipindahkan ke dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak. Usul pemindahan dana itu telah dibentang oleh Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu kedua, Dato' Ahmad Douglas Ugambas pada hari kedua persidangan Dun Sarawak ke-19. Seterusnya, usul berkenaan disokong oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Article 33, bracket 1, bracket C of the Constitution of Sarawak, State of Sarawak, provide that no money shall be withdrawn from the consolidated fund unless they are authorized to be issued by a resolution passed by the Dewan Undangan Negeri for the purpose of investment. Section 6.2 of the Sarawak Sovereign Wealth Future Fund Board, Ordinance 2022, provide that the Dewan Undangan Negeri may, by a single resolution, authorize the withdrawal of such amount from the State Consolidated Fund as the Dewan Undangan Negeri think fit for each year within a fixed period not exceeding 30 years from the date of the coming into force of the ordinance. Dato' Ahmad Douglas Ugah menambah ini susulan kepada pengoperasian Lembaga Kekayaan Berdaulat Dana Masa Depan Sarawak yang akan bermula pada 1 Januari 2024. Justru adalah wajar agar kuasa diberi bagi pengeluaran dana tersebut untuk tempoh 20 tahun. 1. Up to 8 billion for year 2024. 2. Up to 300 million annually from year 2025 to year 2028. 3. Up to Ringgit Malaysia 550 million annually from year 2029 to year 2033. And 4. Up to Ringgit Malaysia 650 million annually from year 2034 to year 2043. Sementara itu, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Michael Mujahlihan telah dipilih sebagai Senator Dewan Negara yang baharu bagi mewakili suara Sarawak di Dewan Negara. Pemilihan tersebut dilakukan selepas pencalonannya sebagai Senator mendapat persetujuan majoriti daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dalam persidangan Dewan Dun Sarawak ke-19 pada Selasa. Sebelum itu, pencalonan Michael Mujah telah dicadangkan oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas ketika pengusulan pemilihan ahli Dewan Negara dan disokong Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan. Beliau sebelum ini pernah menjawat jawatan Ketua Cawangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Belaga selama 2 penggal daripada 2009 sehingga 2016 sebelum konstituensi Belaga dipecahkan. Kini beliau merupakan Ketua Cawangan PBB N66 Murum dan Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak sejak tahun 2016 sehingga sekarang. Selain itu, beliau pernah menjadi ahli Majlis Tertinggi Parti PBB dari tahun 2010 hingga 2022 di samping aktif dalam pelbagai pertubuhan bukan kerajaan NGO termasuk sebagai ahli jawatan kuasa eksekutif Persekutuan Orang Ulu Malaysia Forum dan Timbalan Presiden Persatuan Kebangsaan Orang Ulu Sarawak. Bercakap ketika ditemui media selepas itu, Michael Mujah merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak di atas pemilihan tersebut dan akan berusaha sebaik mungkin melaksanakan tanggungjawabnya sebagai senator yang baru gelap. So I'm very happy with the appointment. I'd like to thank the state government, especially Yang Berhormat Premier and government of GPS. So I work hard for the new post. Pemilihan ahli Dewan Negara yang baru dijalankan susulan Senator Dato' Dr. Nguyen Jelung bakal menamatkan tempoh perkhidmatannya pada 10 Disember kelak.
Manakala DUN Sarawak sebulat suara meluluskan rang undang-undang RUU Elektrik Pindaan 2023 setelah memperoleh undi majoriti dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Kelulusan RUU tersebut diumumkan oleh Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar. Sementara itu, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi berkata, RUU ini perlu dikemas kini untuk memajukan dasar kerajaan Sarawak. Following one, energy transition to renewable energy, meaning that we are going for transition to a cleaner renewable energy. B, entrenching Sarawak's status as the energy powerhouse or hub for the ASEAN region through grid system that would enable renewable energy from Sarawak to be exported to our neighbor, including our sister state Sabah, Brunei Darussalam, Kalimantan Indonesia, Singapore and Peninsula Malaysia. And C, enabling our people and investors to participate in the production or generation through the installation of a solar energy system and cascading hydropower in our rivers. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas RUU tersebut diluluskan. Datuk Sri Julaihi menambah seterusnya Sarawak Energy Berhad SEB mendapatkan hasil daripada sumber tenaga baharu ini untuk pengagihan dan pembekalan tenaga elektrik kepada pengguna melalui sistem grid penghantaran yang dimiliki oleh SEB. This amendment actually strengthened Sarawak Energy Berhad role as a single buyer that allows it to buy power generated by other producers and deliver through its transmission and distribution grid to supply the electricity to the customers statewide. Terdahulu ketika membentangkan RUU Elektrik Pindaan 2023 buat bacaan kali kedua, Datuk Sri Julaihi memberitahu RUU ini dapat memajukan dasar kerajaan dalam menjadikan Sarawak sebagai hub kuasa tenaga di ASEAN. Katanya pindaan ini mengukuhkan Sarawak sebagai pusat kuasa tenaga di ASEAN dengan mengeksport tenaga boleh diperbaharui ke luar Sarawak. Entrenching Sarawak's status as the energy powerhouse or hub for the ASEAN region through a grid system that would enable renewable energy from Sarawak to be exported to Sabah, our sister state, Brunei Darussalam, our neighbor Kalimantan Indonesia, Singapore, and even to Peninsula Malaysia. Laporan seterusnya, Sarawak yang memiliki potensi kuasa hidro sebanyak 20,000 megawatt berpotensi untuk membangunkan pembinaan empangan hidroelektrik secara melata di sungai-sungai di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata melalui pendekatan tersebut ia dapat mengawal aliran air dan membolehkan kemampanan air yang lebih baik untuk hidroelektrik. Cascading dams along our rivers will also be able to reduce the inundation of land areas for the reservoir and enable Sarawak government to study and implement pump storage for hydropower. And this will greatly improve reliability in power generation, particularly during variation of seasons which affect water level at our rivers. Beliau berkata demikian ketika membahaskan RUU Elektrik Pindaan 2023 dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Fazruddin menambah melalui penggunaan teknologi baharu yang dimanfaatkan, pembinaan empangan hidroelektrik secara melata boleh memainkan peranannya untuk menyediakan kawalan pengurusan air dan banjir dengan lebih baik. Katanya ia juga membolehkan penggunaan air untuk pengairan dan membangunkan bentuk aktiviti ekonomi lain di bandar air takungan. Paparan berikutnya, agregator gas memainkan peranan yang penting bagi merealisasikan hasrat Kerajaan Sarawak untuk meluaskan bekalan gas asli di peringkat domestik. Adun Linga Dayang Nur Azah Awang Soho berkata RUU pengagihan gas pindaan 2023 akan memudahkan pengagihan gas di Sarawak. Maka itu dengan berpaksikan aspirasi rakyat, kami mengharapkan pihak Kerajaan Sarawak dapat memperluaskan bekalan LPG gas terutamanya di kawasan pesisir
dan pedalaman yang lebih strategik supaya cas tambahan dari pembekal bagi penghantaran bekalan LPG gas tidak terlalu tinggi, which can double up the original price of LPG gas to be consumed by our communities. Beliau berkata demikian semasa sesi perbahasan RUU tersebut dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Dayang Nur Azah menambah, agregator gas juga membolehkan penyediaan gas kepada industri dan pengguna yang memerlukan gas untuk perniagaan mereka dan sekaligus dapat mengukuhkan, meningkatkan dan mengembangkan rangkaian sedia ada. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan paparan video mengenai VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. VC Premier Sarawak Maju 2030.